بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih diberi ruang untuk bertemu pada pagi ini. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah ataupun ulang kaji ataupun pembacaan kitab hadis, kitab Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, karangan Dr. Ayadah yang diterjemah oleh Al-Fadil Al-Ustaz Khairul Nizam hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan Syekh Ruwaq Jawi dan beliau telah selesai master di Universiti Al-Azhar dalam bidang usul fiqh dan berjaya mendapat pangkat jayyidan. Tajuk tesis beliau ialah Percanggahan pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam 3 kitab beliau, Al-Mahsul, Al-Muntakhab dan Al-Ma'alim, menurut perspektif ilmu usul fiqh serta kesannya terhadap ilmu fiqh. Dan masa Al-Fadil bentang, saya hadirlah ambil berkat. Adapun saya bila nak ambil master, doakanlah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-19, kelebihan solat jenazah dan menghantar jenazah ke kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalli 'alayha falahu qiratun wa man shahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa man qiratani qala mislu al-jabalain al-'azimain rawahu al-Bukhari. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Kakak, baju kat dalam. Barang siapa yang telah menyaksikan satu jenazah sehingga dia menunaikan salat ke atasnya, maka baginya satu qirat. Barang siapa yang telah menyaksikan sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya 2 qirat. Dikatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah hakikat 2 qirat? Baginda telah bersabda, seperti 2 gunung yang besar. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pengajaran hadis. Hadis ini menunjukkan ganjaran pahala yang besar yang akan diberikan kepada sesiapa sahaja yang memuliakan jenazah seorang muslim demi semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan yang lain, dengan cara mendirikan solat jenazah ke atasnya dan bersama-sama menuruti jenazah ke kubur sehingga jenazah selesai dikebumikan. Bagi yang hanya mendirikan solat jenazah tanpa dia menghantar jenazah ke kubur, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar, yang kalaulah pahala tersebut diandaikan seperti satu bentuk jisim, saiznya adalah seperti sebuah gunung yang besar. Jadi kalau kita sembahyang jenazah ke atas seorang mayat yang muslim, maka kita akan dapat satu qirat, iaitu satu pahala, satu ganjaran besarnya seperti satu gunung yang sangat besar. Adapun orang yang menunaikan solat jenazah ke atas si mati dan turut bersama-sama menghantarnya ke kubur sehingga jenazah selesai dikebumikan, maka yang bakal diberikan kepada orang tersebut adalah pahala yang saiznya seperti 2 buah gunung yang besar. Kita sembahyang, lepas tu kita turut jenazah sampai selesai dikebumikan, maka kita akan dapat 2 qirat. Apa 2 qirat? 2 buah jabal, iaitu 2 pahala, 2 ganjaran yang besarnya seperti 2 buah gunung yang sangat besar. Pengajaran hadis yang kedua, kita hendaklah memuliakan orang Islam dan bersama-sama dengannya semenjak dari waktu hidupnya sehinggalah waktu kematiannya. Ini kita dengan sahabat kita, dengan ayah kita, dengan mak kita dan seluruh orang Islam, kalau kita mampu, masa dia mati kita pergilah. Kita sembahyang jenazah dan kita terus
membawa jenazah ke kuburan untuk ditanamkan. Dalam masa yang sama kita juga akan mendapat pengajaran ibrah daripada apa yang kita lihat. Asalnya manusia di atas kemudian ditanam di bawah. Dan kita pun akan mengalami perkara yang sama. Inilah makna persaudaraan di dalam Islam. Selesai. Ada satu lagi. Ganjaran pula dah. Pengajaran hadis yang ketiga. Apabila kita tidak memahami sesuatu perbahasan yang berkaitan dengan agama Islam, kita hendaklah bertanya kepada para ulama. Bukan tanya kepada artis. Agar persoalan yang bermain di minda kita dapat dijelaskan oleh mereka berdasarkan pandangan syarak. Ini sangat penting. Jadi dalam hadis ni, bila Nabi sebut siapa yang sembahyang ke atas satu jenazah, dapat satu qirat. Siapa sembahyang lepas tu bawa jenazah ke kubur dan tanamkan, menyaksikan jenazah ditanam, maka dapat 2 qirat. Sahabat tanya. Sahabat tak pandai hurai. Tak, sahabat tanya apa qirat. Nabi pun jawab. Dan ini satu pengajaran besar lah, terutama pada netizen. Netizen. Banyak isu yang berlaku, isu berbuka awal disebabkan muazzin salah azan. Isu penggunaan syapal di depan tempat solat. Isu apa lagi? Isu bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Benda tak jadi isu pun kalau kita belajar ikut turutan kitab fiqh dengan sempurna. Tapi kita tak belajar. Kita kata benda tu asas. Fardu ain selesai lama dah. Tak. Tu zaman umur 6 tahun dulu belajar dah fardu ain. Ustaz ajar dah. Jadi besar-besar ni tak payah belajar lah, buang masa. Saya pitih pula. Tak, akhir sekali isu lagu tu pun kita buat blow up. Seolah-olah isu yang sangat besar, sedangkan masalah yang sangat simple yang terjawab dengan sendirinya kalau kita duduk sebentar antara maghrib dengan isyak, ketika mana para asatidah mengajar di surau masjid. Jadi umat kita ni tenat lagi fardu ain. Tak, jangan kita orang surau pun tak tahu benda tu. Kita duduk surau, kita kata, ustaz ni mari-mari bab wuduk, mari-mari bab solat jenazah, mari-mari bab nikah kahwin. Tak ada bab lain dah. 100 tahun mengajar bab sama. Rupanya masih ramai lagi orang yang tidak tahu. Saya sepanjang mengajar di surau masjid ni, lepas mengajar tu adalah juga 2-3 orang mari, ustaz, saya dulu waktu muda-muda dulu jenis tak semayang juga. Gua negara nak qada. Dia tanya soalan lagu tu. Jadi bila kawan tu zaman dulu tak semayang, soalannya kalau dah tak semayang tu ada tak buka kitab mengaji? Tak ada tak buka kitab Safinatun Najah, kitab Hidayatus Subyan, ada. Kalau dah tak sembahyang, kitab ni memang tak belajar langsung lah. Lepas tu kita pun bersangka baik dengan masyarakat. Tak, akhir sekali tak mengajar benda fardu ain, kita duduk sibuk ke benda lain. Akhir sekali masalah-masalah isu yang simple pun tak boleh difahami dengan baik. Itu kesalahan kita sebagai asatidah. Juga pihak-pihap masjid kena ambil iktibar. Sebelum cari penceramah satu-satu tajuk yang yang tidak ada kaitan dengan fardu ain, selesaikan fardu ain dulu. Dah selesai, carilah ustaz benda pun nak syarah benda pun. Ataupun buat sekaligus. Dalam seminggu tu mesti ada fiqh, akidah, tasawuf. Lepas tu yang lain tu tambahlah nak tambah pun. Tak, jangan sampai masyarakat kita jahil fardu ain. Dan kita jangan anggap lekeh. Bila kita mengajar, contohlah yang datang masjid tu 30 orang. Kita bukan mengajar 30 orang sebenarnya. 30 tu darab dengan ahli keluarga dia. Terutama yang datang tu ketua keluarga. Jadi bila dia dengar, balikkan dia ajar anak beranak dia. Walaupun tak mengajar secara direct, dalam situasi tertentu berlaku masalah-masalah tu, dia akan beritahu ni ustaz ajar sekian jawapan dia. Boleh tak? Tu jangan kita anggap lekeh. Jangan kita anggap lekeh benda-benda yang kebaikan ni, jangan anggap lekeh. Sebab tu dalam sebuah hadis ni kita nak baca hadis ni. Hadis ni nak beritahu kita jangan kita anggap lekeh benda baik walaupun kecil. Hadis ke-20, kelebihan bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tibin ataupun min kasbin tayyibin ولا يقبل الله إلا الطيبة وإن الله يتقبلها بيمينه
thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misal jabali, rawahu al-Bukhari. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah telah meridai beliau. Itu terjemahan radhiyallahu anhu lah. Beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah bersedekah seumpama sebiji kurma kering. Kita ulang. Barang siapa yang ya Allah, kakak. Janganlah macam tu. Barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji, bukan 2 biji, bukan 3 biji tak. Sebiji Nabi sebut. Kena tekan kuat sikit tu. Dan orang kita ni dia anggap lekeh benda-benda yang kecil. Dia nak kena sedekah 3-4 ribu sekali sedekah. Baru dia segah. Benda sedekah 5%, 3%, 1% dia anggap lekeh. Tak, benda-benda fardu ain dia agak. Hang duduk depan 3-4 orang. Syahada. Hang kena buat majlis. Saya ustaz yang popular datang biar 1000 orang tak muat masjid pas ke belakang tu. Tu baru ceramah, baru mengajar. Tapi ustaz mengajar fardu ain orang tak layan. Tak, kita tengok ni. Jangan anggap lekeh kebaikan. Nak marah dia nak marah. Barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji kurma kering yang diperolehi daripada pekerjaan yang baik. Kita sedekah 1%, 2%. Sebiji kurma kering. Hasil daripada pekerjaan yang baik. Allah tidak akan menerima melainkan hanya yang baik-baik. Sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Sedekah sebiji kurma sahaja Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima dengan tangan kanannya. Kat bawah tu ditulis, tangan kanan yang dinyatakan di dalam hadis ini adalah simbolik kepada penerimaan sedekah tersebut di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana sebarang pemberian akan diterima oleh seseorang dengan tangan kanannya. Adapun untuk kita memahami bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai anggota badan seperti tangan, muka dan seumpamanya, maka itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak sama sesekali dengan makhluk. Kemudian bila mana Allah Ta'ala terima sedekah 1 biji tu, bukan 2 biji tak, 1 biji kurma tu, kemudian dia akan memelihara sedekah itu buat pemiliknya seumpama sebiji kurma kering tersebut, sebagaimana salah seorang daripada kamu semua memelihara falu. Falu ini bermakna anak kuda atau anak keldai jinak yang baru berhenti menyusu. Ni. Tak, kalau anak kuda, anak binatang lah secara umumnya bila lahir, kita akan jaga elok-elok. Tak, supaya dia tidak mati. Jadi Allah Ta'ala terima sebiji kurma yang kita sedekahkan tu, dan Allah Ta'ala menjaga kurma itu sehingga sedekah itu menjadi seperti sebuah gunung. Seperti sebuah gunung. Jadi walaupun kita sedekah RM1 sehari, RM1 seminggu, jangan anggap benda tu lekeh. Sebab tu saya ingat tuan guru Tok Guru ni Aziz Nikmat, saya dulu dengar juga ceramah dia. Rahimahullah, beliau sebut bila kita datang lambat ke masjid, dah masbuk dah ni. Imam dah sujud. Kita nak tunggu imam naik rakaat baru kita nak follow, ataupun kita terus nak sujud. Sebab kalau kita sujud pun tak dapat apa? Tak dapat rakaat. Kalau kita duduk main sifir 1 tambah 1, 2, susahlah dengan kerjaan agama ni. Jadi Tok Guru sebut, kamu datang lambat, orang tu imam dah sujud, kamu Allahu Akbar sujud terus walaupun tak dapat rakaat, tapi boleh jadi sujud itu yang membantu kamu di akhirat kelak. Kita di akhirat kelak sangat memerlukan kebaikan, sebab dosa kita pun banyak. Faham tak? Jadi jangan kita anggap lekeh, jangan kita anggap kecil perkara-perkara yang baik ni. Kalau kita tak nak buat, kita duduk dan diam. Tak, ini kalau orang sedekah sikit boleh marah, sedekah banyak boleh kata riak, macam-macam cerita. Tak, orang hari ni. Sehingga sedekah itu menjadi seperti sebuah gunung. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Pengajaran hadis. Ada 3 pengajaran hadis. Allah tidak akan menerima sebarang sedekah sekiranya sedekah tersebut adalah hasil daripada pekerjaan haram. Jadi tidak ada istilah apa tu? Bersihkan harta. Cuci harta. Tak, dia dapat daripada judi duit tu. Lepas tu dia bisnes ke lagu mana, akhir sekali duit tu kembali kepada dia, duit tu dah jadi suci, bersih. Tak, sebab duit tu bukan lagi duit haram, bukan lagi duit yang diambil secara riba ataupun secara
yang tidak elok, tapi dengan secara bisnes. Sedangkan modalnya modal guna duit haram, dia tak akan jadi suci. Dia tidak akan jadi suci sama sekali. Dia kekal najis, kekal haram. Jadi kat sini disebut nak sedekah dengan perkara yang halal, hasil yang kita dapat secara halal. Yang kedua, jangan meremehkan sedekah. Bukan sedekah je lah, semua benda kebaikan yang kecil jangan kita remehkan. Kita tak tahu mana yang akan selamatkan kita di akhirat kelak. Jangan meremehkan sedekah daripada hasil yang halal walaupun nilainya adalah kecil pada pandangan manusia. Manusia ni pandang kecil belaka, tak ada besar dia orang ni. Manusia hari ni lah. Tak, kalau orang besar pun dia pandang sudut lain pula. Sudut dengkinya, sudut sangka buruknya. Tak. Jadi kalau kita hidup untuk manusia, tak selesai kita punya kehidupan kita. Tak tenang semua. Kita pakai rumah kecil, dia komplain. Kita pakai rumah besar, dia dengki. Kita pakai kereta buruk, dia komplain. Kata miskin, kedekut. Bila kita pakai kereta besar, dia dengki pula. Lepas tu nak raih lagi manusia. Tak payah kita hidup dengan cara kita ikut yang apa Nabi, ikut yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh. Selesai masalah. Jangan meremehkan sedekah daripada hasil yang halal walaupun nilainya adalah kecil pada pandangan manusia, seperti sebiji kurma kering yang disedekahkan. Jadi diumpamakan sedekah itu dengan sebiji kurma kering. Maknanya kurma itu dah kering dah, tapi boleh bagi manfaat kepada fakir miskin. Tak kekal Allah Ta'ala terima dan dijaga sehinggalah jadi gunung yang sangat besar. Bayangkan kalau kita sedekah kurma ajwa, kurma yang comel, yang molek, harta yang banyak, duit yang banyak dan ikhlas kerana Allah, insya-Allah pahalanya sangat berbaloi, sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Pengajaran ketiga, sedekah yang diberikan secara ikhlas akan diganjari oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sehingga orang yang hanya bersedekah dengan sebiji kurma kering pun akan memperolehi pahala sedekahnya seakan-akan dia telah bersedekah dengan sebiji kurma kering yang saiznya seperti saiz sebuah gunung. Tu kena ambil pengajaran lah tu. Tak, banyak benda kita boleh ambil sebenarnya daripada hadis ni. Antara lain, kita jangan pandang lekeh kat orang. Orang tu nak sedekah 10%, ke 20%, ke 3%, ikut dia lah. Tak boleh jadi dia sedekah 10% tu yang selamatkan dia daripada api neraka. Kita sedekah 1 juta tapi tak ikhlas. Update status lah macam-macam benda, gambar apa semua di Facebook. Tak, kalau tujuan tu baik, nak bagi orang ikut boleh thank you. Tak, ni nak tunjuk kepada orang lain yang aku sedekah banyak, lepas tu nak hina orang lain yang sedekah sikit. Tak dapat apa-apa. Lebih baik sedekah 10% tadi tu. Okey, baca hadis yang ke-21. Habis ni kita berhentilah. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini tentang kelebihan beberapa puasa sunat. Su'ila an saumih qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala Umar radhiyallahu anhu radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadir rasula wa bi bai'atina bai'atan. Qala fasu'ila an siyamid dahr. قال قتادة الأنصاري فسئل عن صيام الدهر فقال أي رسول الله لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم. قال ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين. قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم. قال ذلك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين. قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال أي قتادة الأنصاري فقال أي رسول الله صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. Okey, kita baca. Kotak kakak. وروى مسلم أيضا بسنده عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Terjemahan hadis.
Panjang sikit tak? Tak banyak mana pun. Daripada Sayyiduna Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa baginda. Beliau telah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah murka dek kerana soalan tersebut. Jadi ada sahabat tanya tentang puasa Nabi marah. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang mampu puasa seperti Nabi. Tak? Jadi kamu kena buat bawah sikit daripada aku lah. Sebab kamu tak mampu kalau nak ikut cara aku puasa. Beliau telah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah murka dek kerana soalan tersebut. Lalu Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah telah meridai beliau, telah berkata, kami telah redha dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, dan dengan janji setia kami sebagai janji setia. Beliau iaitu Sayyiduna Abu Qatadah telah berkata, lalu baginda telah ditanya tentang puasa sembahyang, puasa sepanjang masa, iaitu berpuasa setiap hari. Tak, Nabi ditanya. Maka baginda telah bersabda, dia telah tidak berpuasa dan dia juga telah tidak berbuka. Dengan baginda menggunakan kalimah la. Tadilah. Nak la dengan ma ni maknanya tidak. Dalam sekali itu Nabi sebut la sama wala aftar. Sekali lagi Nabi sebut ma sama wa ma aftar. Guna la dan juga guna ma. Atau yang baginda sabdakan adalah dia telah tidak berpuasa dan dia juga telah tidak berbuka. Yang jenis puasa setiap hari ni Nabi sebut dia tu tidak berpuasa dan juga tidak berbuka. Dengan baginda menggunakan kalimah ma yang bermaksud tidak. Okey. Beliau telah berkata, lalu baginda telah ditanya pula tentang puasa pada 2 siang berturut-turut dan berbuka, iaitu tidak berpuasa pada 1 siang. Nabi ditanya pula, buat mana gamuk kalau puasa 2 hari, lepas tu tak puasa sehari. Puasa 2 hari, tak puasa sehari. Baginda telah bersabda, siapakah yang mampu untuk melakukan seperti itu? Tak, benda susah. Beliau telah berkata, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada 1 siang dan berbuka pada 2 siang. Nabi ditanya lagi, macam mana kalau puasa sehari, berbuka 2 hari? Tadi puasa 2, buka 1. Puasa 2, buka 1. Ni puasa sehari, tapi buka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Begitulah seterusnya. Maka Nabi pun jawab, alangkah indahnya sekiranya Allah telah menguatkan kita untuk melakukan puasa seperti itu. Beliau telah berkata, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada suatu siang dan berbuka pada 1 siang yang berikutnya. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Selang sehari lah. Puasa, buka. Puasa, buka. Puasa, buka. Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah puasa itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Beliau telah berkata, beliau tu ialah perawi lah, Abu Qatadah tadi. Baginda telah ditanya pula tentang puasa pada siang Isnin. Macam mana? Apa hukum puasa siang Isnin? Baginda telah bersabda, itu adalah 1 siang yang saya telah dilahirkan pada hari tersebut, dan 1 siang yang saya telah dibangkitkan sebagai seorang Rasul. Atau yang baginda sabdakan adalah, yang wahyu telah diturunkan ke atas saya pada hari tersebut. Jadi hari Isnin ini ialah hari Nabi dibangkitkan, Nabi dilahirkan. Juga hari Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Dan juga hari yang Nabi menerima wahyu. Beliau telah berkata lagi, maka baginda telah bersabda, puasa 3 hari daripada setiap bulan, dan puasa Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah puasa sepanjang tahun. Jadi nak dapat pahala puasa sepanjang tahun, antara caranya ialah kita puasa 3 hari sebulan. Sebab setiap amalan tu digandakan 10 kali ganda. Jadi bila kita puasa 3 kali sebulan, 3 darab 10, 30.
Jadi seolah-olah kita puasa sebulan penuh. Tak, bulan depan pun kita puasa 3 hari. Bulan depan pun kita puasa 3 hari. Akhir sekali pahalanya seperti puasa setahun. Tak, tu. Beliau telah berkata Pergilah. Baginda telah ditanya pula tentang puasa pada siang hari Arafah. Maka baginda telah bersabda puasa tersebut akan mengampunkan dosa yang dilakukan pada setahun yang lepas dan setahun yang berbaki, dosa kecil lah. Jadi siapa yang puasa hari Arafah akan diampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Ini diceritakan oleh guru kami di Mesir. Ada orang Badawi, orang Arab Arab kampung lah, roya buruk. Pada hari Arafah dia puasa separuh hari je. Orang tanya pasal apa puasa separuh hari? Sepatut puasa kena sehari, daripada pagi sampai ke maghrib tu. Kamu puasa sampai waktu zuhur je, lepas tu berhenti dah setengah hari je. Dia kata dalam hadis sebut puasa hari Arafah ni ampun dosa setahun lepas, tahun akan datang. Aku ni tahun lepas dah hidup lah, banyak dosa yang buat. Tahun akan datang tak hidup lagi, tak tahu dosa apa yang aku akan buat. Jadi aku nak diampunkan dosa yang lepas sahaja. Maka aku puasa separuh hari. Separuh hari dapat pengampunan puasa setahun yang lepas. Separuh hari lagi tu untuk pengampunan apa? Dosa yang akan datang. Yang akan datang aku tak tahu aku hidup ataupun mati. Jadi aku puasa separuh hari. Itulah yang buruk lah kita panggil. Puasa lagu tu tak sah. Pengampunan tidak dapat untuk yang tahun lepas, yang akan datang dua-dua tak dapat. Sebab puasa pun tidak sah. Tak tahulah kisah tu berlaku betul atau tak, tapi diceritakan begitu. Beliau telah berkata baginda telah ditanya pula tentang puasa pada siang Ashura, hari Ashura. Maka baginda telah bersabda puasa tersebut akan mengampunkan dosa yang telah dilakukan pada setahun yang lepas. Ini dosa Ashura. Okey, saya teringat Alalan teringat saya bagi tahu. Dalam puasa hari Arafah disebut mengampunkan dosa yang lepas. Dalam hari Ashura, kalau kita puasa juga mengampunkan dosa yang lepas. Soalannya, kalau saya dah puasa hari Arafah, bukankah dosa yang tahun lepas saya telah diampunkan? Tak. Kita bersangka baik, begitulah. Sebab dalam hadis sebut begitu. Jadi apa function saya berpuasa kalau saya puasa hari Arafah, yang tahun lepas dah diampunkan. Mari hari Ashura puasa pula. Dosa dah diampunkan, tak diampunkan lagi. Celah mana? Faham tak? Benda yang telah diampunkan tak boleh nak diampunkan kali kedua. Dah tak ada dosa, dah nak diampunkan lagi macam mana? Faham tak? Maka ulama kita jawab, boleh jadi puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa yang lepas, iaitu dosa-dosa tertentu yang berlaku tahun lepas. Yang mana bila kamu puasa hari Ashura mengampunkan juga dosa tahun lepas, maknanya dosa-dosa yang lain pula yang bukan diampunkan oleh puasa hari Arafah. Begitulah sebahagian ulama jawab begitu. Jadi tidak ada pertembungan lah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Al-Imam Al-Muslim juga telah meriwayatkan melalui sanad beliau daripada Umar bin Thabit bin Al-Haris Al-Khazraji, daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sesungguhnya beliau telah menceritakan kepadanya bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia telah menyertakan dengan berpuasa pada 6 hari daripada bulan Syawal, nescaya puasa tersebut telah menjadi seperti puasa-puasa yang dilakukan selama setahun secara penuh. Sebabnya bila puasa 30 hari, tak 30 darab 10. Setiap hari tu ganjarannya 10 kali ganda paling kurang. Jadi 30 darab 10, 300 hari. Setahun kita ada 360 hari. Tak? Jadi lepas daripada kita puasa Ramadan, kita puasa 6 hari lagi dalam bulan Syawal. Bila 6 hari darab 10, dapatlah 60 hari. Jadi campur dengan 300 hari, jadilah 360 hari. Jadi setahun lah kita puasa. Itu maksudnya. Pengajaran hadis, tidak akan ada sesuatu pun makhluk Allah Ta'ala yang dapat menandingi mutu dan ketinggian ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kalau ada tok guru, tok syekh, tok wali ke, tak, dia kata aku ni lebih mulia daripada Rasul, ibadah aku lebih hebat daripada Nabi. Tu
Semua tu sesat tu. Sesat lagi menyesatkan. Qaulan wahidan. Bila mengaku lebih daripada Nabi tu lak kita panggil. Sesat tu sesat. Sesat dal wa mudil. Secara confirm sesat. Sesiapa yang mengaku diri dia lebih mulia daripada Nabi, ibadatnya lebih bernilai, lebih bermutu daripada Nabi, itu sesat. Ustaz menyesatkan orang. Dah sesat sungguh. Tak. Orang berzina tak kata berdosa. Dosa lah tu. Tak boleh. Dia kena rahmatan lil alamin. Tak boleh lagu tu. Akhir sekali rosak kita punya haqaiquddin. Benda sesat kita sebut sesat. Benda tak betul kita sebut tak betul. Tak. Benda betul kita sebut betul. Mungkin uslub tu kalau nak ubah pun ubah uslub. Tapi jangan ubah hakikat tu. Sesat kita ubah lah. Ini tak comel, tak molek. Guna ayat yang comel sikit. Tak ada masalah. Tapi kena beritahu ni tak molek, tak comel. Jangan sampai hakikat agama berubah. Jadi itu. Maka kerana itulah apabila para sahabat bertanya kepada baginda tentang cara baginda berpuasa, baginda terus murka. Kerana mereka sama sekali tidak akan mampu beribadah seperti baginda beribadah. Jadi kalau sahabat pun tak mampu beribadah seperti Nabi, kita mentelah lagi. Tak. Bahkan mereka hanya akan mengalami kepayahan yang amat sangat sekiranya mereka tetap mahu meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Antaranya puasa wisal. Puasa 2 hari 3 hari berturut-turut tanpa berbuka. Tak, kita buat lagu tu maka penyakit lah. Tak, habis 3 hari meninggal. Tak, pakai hospital. Hadis ini, yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang banyak berpuasa sunat. Ini sama-sama azam insyaAllah. Malaysia ni dugaan dia banyak sikit. Makanan sedap sama duduk Malaysia ni. Sebab tu kita pun berisi dah. Bahagian perut tu tak cerita lah. Sebab apa? Sebab kih rezeki. Kih rezeki melimpah ruah. Tak ada tasawuf dah lah bab makan. Berikut adalah antara puasa sunat yang digalakkan. Cuba sama-sama insya-Allah. Azam. Berpuasa ni nak sekarang ni Ustaz Khairul susun satu persatu puasa sunat yang disebut dalam hadis. Yang pertama, berpuasa pada hari Isnin. Ini bagi menzahirkan kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam ini, di samping menzahirkan kegembiraan terhadap penganugerahan Allah kepada baginda dengan wahyu yang menjadi pedoman kita di dalam meraih keredaan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berpuasa secara selang sehari. Puasa hari ni buka esok. Puasa hari ni buka esok. Mana buka tu tak berpuasa lah. Puasa ini adalah merupakan puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang ketiga, berpuasa sunat sebanyak 3 hari pada setiap bulan selama setahun. Bulan ni 3 hari, bulan depan 3 hari. Begitulah selama setahun. Orang yang berpuasa sedemikian akan dianugerahkan dengan pahala seakan-akan dia telah berpuasa pada setiap hari selama setahun. InsyaAllah Azam. Berpuasa pada hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Pahalanya adalah mengampunkan terhadap seluruh dosa kecil yang dilakukan pada tempoh 2 tahun. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Seterusnya berpuasa pada hari Ashura iaitu pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram hari Ashura. Pahalanya adalah pengampunan terhadap seluruh dosa kecil yang telah dilakukan dalam tempoh setahun yang lepas. Jadi dosa kecil, dosa besar perlu kepada taubat. Seterusnya berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal bermula daripada 2 Syawal sehingga akhir bulan Syawal. Tak, yang paling comel start 2 Syawal tu puasa dah dan berturut-turut sampai 7 Syawal. Siapa boleh buat tu wali? Tak, hari tu orang banyak buat rumah terbuka tu. Pahalanya adalah menyamai pahala seseorang yang berpuasa pada setiap hari selama setahun lamanya. Yang seterusnya, yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Habis dah. Syariat Islam tidak meminta para mukmin untuk beribadah dengan cara yang membebankan dan di luar kemampuan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mempertanggungjawabkan sesuatu jiwa pun melainkan berdasarkan kemampuannya. Jadi Allah Ta'ala tidak membebankan dengan satu yang kita tak mampu. Tapi dengan sesuatu yang kita mampu, Allah Ta'ala bebankan. Rahmatan lil alamin pun kena ingat kita ni mukallaf. Kita ni dibebankan. Kan nak taisir, nak senang semua.
sekali semayang pun tak ni pun tak ada bebanan langsung, tak jadi juga. Jadi ingat. Walaupun ayat ni bagi tahu tidak dibebankan dengan bebanan yang dia tak mampu. Maknanya kita ada dibeban sesuatu tak? Kita dibebani oleh sesuatu. Semayang, zakat apa semua. Semua tu susah lah. Tak, cuma taklah sampai kita tak mampu buat. Macam saya sebut sebelum ni, semayang dengan tak semayang lagi sempoi, lagi santai. Tak, kita ada 1 juta nak keluar 2.5. Nak bagi orang lain. Tak pasal. Baik simpan dalam poket. Beli kereta baru ke? Tak. Lepas tu kena buat keluar pada orang lain. Itu syariat. Itu bebanan syarak. Tapi kalau tengok 2.5 daripada 100%, mana sikit sangat dah kena keluar tu. Tak, itu yang tidak dibebankan tu. Dengan satu benda yang kita tak mampu. Tapi kita dibebankan. Kita ni mukallaf. Tak, jangan sampai hilang dah bebanan. Tak, tak. Senang, agama memang senang, tapi bukan sampai hilang bebanan. Nombor 4 yang terakhir, Allah sangat menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara kebiasaannya tidak akan ada orang yang memiliki ketahanan diri untuk berpuasa pada setiap hari. Namun Allah Ta'ala tetap mahu memberikan kadar pahala berpuasa setiap hari selama setahun ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa dengan 2 cara yang sangat mudah. Jadi Allah Ta'ala tahu kita tak mampu nak puasa tiap-tiap hari. Maka Allah Ta'ala bagi beberapa cara kepada kita. Nabi bagi tahu kita. Ada cara yang kalau kamu buat, pahala kamu seperti kamu puasa setahun. Tak, maknanya kalau kita hidup 80 tahun, kita start balik umur 15 contohlah. Ataupun hari ni, kita mula dengan hari ni. Contohlah umur sekarang kita dah 30. Baki hidup kita lagi 20 tahun. Kalau kita buat yang ni, seolah-olah kita puasa 20 tahun. Lamanya. Masya Allah dah. Sama-sama lah insyaAllah. Cara pertama dah dapat pahala puasa setahun, berpuasa sunat sebanyak 3 hari pada setiap bulan selama setahun. Itu. Berpuasa, yang kedua, berpuasa wajib pada bulan Ramadan yang kita sedang laksanakan ini, dan disambung dengan berpuasa sunat hanya selama 6 hari sahaja pada bulan Syawal. Ketika itu Allah Ta'ala bagi ganjaran puasa setahun. Ini sama-sama lah. Lepas habis Syawal ni kita puasa 6. Tak. Lepas tu kita mula puasa 3 hari seminggu, sebulan. Isnin Khamis tak apa dah. Isnin Khamis dah dapat 3 hari padan lah. 2 minggu akhir tu tak payahlah puasa makan. Tak. Yang penting dapat 3 hari sebulan, yang menyebabkan puasa kita ataupun pahala kita dapat pahala puasa selama setahun kalau kita teruskan selama setahun, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu, kita pun logat lagi kerja ni. Kita sambunglah insyaAllah pada hari esok malam ni ke. Lama dah kita tak bersiaran. Kita dah sampai hadis ke-22. Hadis ini ada 40, jadi baki dalam lebih kurang 20 hadis lah insyaAllah. Okey, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.